Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum antumul jami'an? La'allakum bil khair. Wa ana aidan walakum jami'an ma'a alikum insyaAllah. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan ilmu tajwid. Nabda insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini, dalam video kali ini, Ustaz akan membahaskan tentang 6 perkara. Tentang 6 perkara tentang pengertian tajwid ini. Yang pertama sekali, Ustaz akan bahaskan tentang pengertian ilmu tajwid dari segi bahasa. Yang kedua, pengertian ilmu tajwid dari segi istilah. Yang ketiga, Ustaz akan bahaskan tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang keempat, Ustaz akan bahaskan tentang golongan pembaca Al-Quran. Yang kelima, Ustaz akan bahaskan tentang kepentingan mempelajari ilmu tajwid. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, Ustaz akan membahaskan tentang kelebihan mempelajari ilmu tajwid. InsyaAllah kita mulakan. Jadi yang pertama sekali iaitu tentang pengertian ilmu tajwid dari segi bahasa. Dari segi bahasa, pengertian ilmu tajwid iaitu memperelokkan sesuatu. Memperelokkan sesuatu. Baik, apa yang nak diperelokkan dekat sini? Yang nak diperelokkan dekat sini iaitu bacaan Al-Quran. Itu ialah pengertian ilmu tajwid dari segi bahasa. Yang kedua iaitu pengertian ilmu tajwid dari segi istilah. Pengertian ilmu tajwid dari segi istilah. Dari segi istilah iaitu melafazkan sesuatu huruf dengan serta memenuhi hak-haknya. Melafazkan sesuatu huruf dengan serta memenuhi hak-haknya. Itu ialah pengertian ilmu tajwid dari segi istilah yang kedua. Baik, apakah maksudnya melafazkan sesuatu huruf ataupun melafazkan setiap huruf dengan serta memenuhi haknya? Baik, dekat sini Ustaz bagi contoh mudah je. Setiap sesuatu ada hak dia masing-masing. Ya, macam Ustaz ada hak Ustaz. Ya, contoh Ustaz kata buku ni. Okey. Buku ni hak siapa? Buku ni hak Ustaz. Jadi awak ada hak awak, setiap orang ada hak masing-masing. Itu ialah hak. Jadi huruf pun sebenarnya dalam Al-Quran ada hak dia sendiri. Contohnya ada sesuatu huruf tu hak dia kena baca 2 harakat. Ada sesuatu huruf tu hak dia kena baca 5 harakat. Ada sesuatu huruf tu dia kena baca tebal. Ada sesuatu huruf tu kena baca nipis. Ada sesuatu huruf tu hak dia macam-macam lah. Ada hak kena baca secara berangin lah, apalah. Itu ialah hak bagi huruf masing-masing. Jadi itu ialah ilmu tajwid dari segi istilah. Itu maksudnya melafazkan setiap huruf ataupun sesuatu huruf serta memenuhi hak-haknya. Yang ketiga, Ustaz nak bahaskan tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Baik, berkenaan dengan hukum ni, Ustaz tak nak bahaskan tentang mempelajari saja. Ustaz nak tambah satu lagi, iaitu hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid. Sebab dua-dua tu berbeza, mempelajari ilmu tajwid dan juga membaca Al-Quran dengan bertajwid. Sebab ada orang yang baca Quran dengan bertajwid tapi dia tak pelajari pun ilmu tajwid. Ada orang yang pelajari ilmu tajwid tapi dia tak baca Al-Quran dengan bertajwid. Jadi sekarang ni hukum mempelajari ilmu tajwid itu iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya fardu yang memadai. Kifayah maksudnya memadai. Kenapa memadai? Kerana sudah ada orang lain yang dah belajar ilmu tajwid, sebab tu memadai. Sebab fardu kifayah ini memadai. Fardu tu fardu lah. Kifayah memadai. Sebab apa memadai? Sebab dah ada orang lain dah. Okey, baik.
Jadi mempelajari ilmu tajwid itu iaitu fardu kifayah. Adapun membaca Al-Quran dengan bertajwid itu bukan fardu kifayah. Itu ialah fardu ain. Okey, membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain. Jadi sedikitlah ustaz nak nasihat kepada awak. Ya, dalam solat itu memang kita tahu wajib. Hukum baca Quran itu sunat je. Tapi kalau dalam solat, baca surah Al-Fatihah itu wajib, termasuk dalam rukun qauli daripada dalam solat. Jadi wajib kena belajar ataupun wajib kena baca surah Al-Fatihah dengan bertajwid. Sebelum belajar baca surah lain-lain dengan bacaan yang bertajwid, baca surah Al-Fatihah dulu dengan bertajwid, insya-Allah. Jadi masuk yang keempat, iaitu ustaz nak bahaskan tentang golongan pembaca Al-Quran. Ya, kenapa yang keempat golongan pembaca Quran ni? Sebab memang ada 4 golongan pun. Okey, ada empat golongan pembaca Al-Quran. Golongan yang pertama yang tak tahu ilmu tajwid dan juga tak tahu ilmu tajwid dan baca Quran pun tak bertajwid. Okey. Dia tak tahu, dia tak belajar ilmu tajwid, dan yang kedua pun dibaca Quran dengan tidak bertajwid. Itu orang yang keempat, golongan yang keempat. Golongan yang ketiga. Okey, golongan yang ketiga iaitu orang yang belajar ilmu tajwid. Okey, dia belajar ilmu tajwid tapi dia baca Quran dengan tanpa tajwid. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang kedua, golongan yang kedua iaitu dia tak belajar pun ilmu tajwid. Dia tak belajar ilmu tajwid tapi dia baca Quran dengan bertajwid. Dia tak belajar ilmu tajwid. Dia tak tahu apa tu nun sakinah. Dia tak tahu apa tu hukum nun mati, hukum mim mati. Dia tak tahu idgham mislaini tu apa, idgham syafawi tu apa. Jadi banyak benda yang tak tahu sebab dia tak belajar. Kalau dalam satu bacaan tu, tapi kalau dalam sesuatu bacaan tu dia boleh baca dengan betul. Itu golongan yang kedua. Ada golongan yang pertama ni. Golongan yang pertama ni dia ada belaka. Ilmu tajwid pun dia pandai. Okey. Bacaan Al-Quran bertajwid pun dia boleh. Dua-dua dia dapat. Okey. Ini adalah golongan yang pertama. Sekarang ustaz nak awak tanya diri awak. Okey, tanya diri awak. Incoming message. Tanya diri awak, di manakah kita? Di manakah saya? Saya berada di golongan yang keberapa? Golongan yang keempat ke? Golongan yang ketiga ke? Golongan yang kedua ke? Ke golongan yang pertama? Tanya diri, muhasabah. Dan sebab itulah, sebab apa ustaz buat video ni. Ustaz tak nak awak hanya pandai dalam satu bidang saja. Ustaz kalau boleh nak awak pandai dalam dua bidang, insya-Allah. Kalau boleh, ustaz nak kita semua menjadi orang yang golongan pertama ni. Okey, baik. Yang kelima. Okey. Yang kelima tentang apa yang ustaz nak bahaskan hari ini, iaitu tentang kepentingan mempelajari ilmu tajwid. Okey, memang penting mempelajari ilmu tajwid ni. Ilmu tajwid ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Baik, warattilil Qur'ana tartila dengan erti maksudnya iaitu bacalah kamu Al-Quran dengan bertartil. Maksud bertartil ni apa? Maksud bertartil ni iaitu bacaan yang perlahan tapi tidaklah sangat perlahan, dan juga serta bertajwid. Bacaan yang perlahan bertajwid, dan juga adalah penghayatan dalam bacaan tersebut, sama ada menghayati makna Al-Quran dan juga menghayati bacaan tersebut. Itu ialah bacaan tartil, mana bacaan tersebut digalakkan bagi semua orang.
Baik, yang pertama tadi iaitu ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'anu ghaddan kama unzila. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Baik, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, ayyuqra al-Qur'anu, bahawa diperbacakan Al-Quran itu, diperbacakan Al-Quran ghaddan, secara tepat, secara betul, kama unzila, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai. Jadi dekat sini ni menggalakkan bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan betul. Sebab itulah ulama-ulama menyusunkan ilmu tajwid. Ya, sebab masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa tu ilmu tajwid tak official lagi. Tak ada lagi satu ilmu yang khusus tentang bacaan Al-Quran. Yang mana pada waktu tu sahabat bila nak baca Al-Quran, dia akan rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada salah seorang sahabat Nabi yang Nabi lantik dia sebagai guru Al-Quran. Ada ustaz lupa dah nama dia apa. Baik, itulah sedikit sebanyak tentang kepentingan mempelajari ilmu tajwid. Moga-moga dengan ayat Al-Quran yang ustaz baca tadi dan juga hadis yang ustaz baca tadi tu menjadikan diri kita itu terbawa-bawa ataupun memang berasa sangat penting untuk nak belajar ilmu tajwid, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, tibalah kita yang keenam. Yang keenam iaitu ustaz nak membahaskan tentang kepentingan pula dah, kelebihan. Okey, tentang kelebihan mempelajari ilmu tajwid. Jadi ustaz nak bacakan kepada awak satu hadis an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Baik, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik di antara kamu, man ta'allama al-Quran, iaitu mereka yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mereka yang mengajarkannya. Jadi itu ialah salah satu kelebihan mempelajari ilmu tajwid. Dan juga salah satu kelebihan mempelajari ilmu tajwid iaitu kita dapat memelihara lidah kita daripada berlaku kesilapan dalam membaca Al-Quran. Kerana kita tahu Al-Quran ini ialah salah satu daripada kalamullah yang diturunkan kepada kita untuk dijadikan petunjuk kepada kita sebagai umat Islam yang muslim, umat Islam yang beriman. Moga-moga membuatkan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau awak nak tahu juga, sebenarnya apabila kita membaca Al-Quran dengan bertajwid ini, menjadikan diri kita tu lebih khusyuk dalam bacaan Al-Quran dan juga dalam solat. Ketika mana kita dalam solat, apabila kita perhati bacaan-bacaan, terutama bila kita solat, kita perhati bacaan kita, menyebabkan kita jadi semakin khusyuk. Apabila kita sebut dengan betul, kita perhati, kita sebut tu cukup dak mat bacaannya sebagai contoh, kita dengung tu betul ke tidak. Jadi kita dengar tu menyebabkan kita khusyuk dalam solat. Dan ingat, sesiapa yang khusyuk dalam solat ni, dia mendapat nikmat dalam solat. Ya. Baik. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada ustaz. Moga-mogalah bermanfaat video ini yang ustaz buat ni kepada awak semua. Dan untuk pengetahuan awak, rujukan yang ustaz buat video ni iaitu daripada buku ni,
buku Tajwidul Quran Resam Usmani daripada Haji Abdul Qadir Liang, okey, Al-Azhari. Buku ni sangat bagus. Tapi kalau Ustaz buat video full tentang buku ni, Ustaz rasa memang setengah jam lah. Memang lama. Jadi Ustaz buat seringkas yang mungkin, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.